Alright, saya nak tambah sikit sahaja bagaimana saya convince family member saya yang vaksin hesitant lah macam Dr. Amirul cakap Saya sebenarnya kalau dengan macam you all tahulah saya live kan, saya malas nak sembang fakta-fakta statistik banyak-banyak ni, saya tahu orang tak nak dengar. Jadi bila ada family member saya ni, dia call saya lah sebab waktu tu dia close, dia macam dia ada kontak dengan close contact. So dia dah takut dah dia dapat COVID dan dia memang ada banyak comorbid, dia banyak penyakit lah kronik. So dia dah takut dah, dia dah cuak dah. So I pun dah bagi dia advice apa semua. Pasal I tanya, belum dapat tarikh vaksin ke? You know, because all my life dia akan datang, you know. So I tanya, you tak, uncle tak ni ke? Tak dapat tarikh vaksin lagi ke? Dia kata, oh saya tak fikir lagi lah, saya belum register. So saya terkejut sebenarnya, belum register? Kenapa belum register? Because comorbid ideally you dah dapat awal, lepas tu you tak register lagi lah, lambat sebenarnya appointment. Lepas tu dia kata, oh saya tak decided lagi lah sebab Uncle X cakap macam ni, Uncle Y cakap macam ni, lepas tu Auntie X cakap macam ni. Lepas tu saya tanya kat dia, kalau Uncle sakit nanti, siapa yang jaga you sebenarnya? Lepas tu dia pun jawab, yang menjaganya anak saya lah dengan Yani lah. Habis tu Uncle dengan Auntie yang bagi tahu you macam-macam tu, dia akan jaga tak? Kalau Uncle susah nanti, Auntie Uncle yang dalam WhatsApp tu datang tak? Sebelum ni you susah pun dia datang tak? Sekarang ni lepas ni kalau dia susah, sekarang ni dia akan datang ke tak? Ke dia duduk sembang daripada seberang tambak kat negara orang luar, dia keluar, dia keyboard warrior je ke ataupun dia akan membantu? Mula dia terfikir. Lepas tu I kata, kalau you sakit, kalau Uncle sakit, siapa yang akan jaga? Siapa yang akan care for you? Siapa yang akan datang dengan ambulans? Doktor kan? Staff nurse kan? Uncle akan pergi hospital kan? Betul-betul sebelum ni pun bila Uncle sakit jantung, sakit diabetik apa semua, Uncle pergi mana? Hospital kan? Punyalah beria-ia waktu tu dah bergenang-genang air mata, terharu dengan staff nurse apa bagai kan? So now, bila you sakit, yang akan jaga tu doktor dengan staff nurse. So doktor suruh you vaksin ke tak? Bila pergi follow up hari tu doktor kata vaksin ke tak? Doktor suruh vaksin sebenarnya. Habis tu yang dengar cakap uncle tu, kenapa? Dia tu memang dah lama dah jealous dengan uncle. Jealous sebab anak-anak uncle semua. I pun tambah lah, tokok tambah. Biasalah kita orang mak-mak ni kena tokok tambah sikit kan. Terus dia okey, malam tu dia call I, tolong register boleh tak? Saya tak gerti lah macam nak register. Dia bagi nombor IC dah terus. So I suka guna simple analogy. Orang-orang yang forward macam-macam dekat golongan mak ayah kita, yang forward macam-macam dekat golongan warga emas macam ni, first of all, saya selalu tanya siapa dia? SPM dia dapat apa? Mak-mak kita ni memang pantang dengan SPM tak? Mak SPM dia lulus ke tak? Mak tanya dulu. Kalau SPM dia tak lulus tu kita kena fikir balik, tu yang pertama. Yang kedua, kita kena tanya dia akan tolong tak mak kalau mak sakit nanti? Dia ke yang jaga mak? Dia ke yang kena ambil unpaid leave? Dia ke yang kena drive daripada satu state kepada lagi satu state nak ambil mak? Tak kan? Habis tu yang mak dengar cakap dia pasal apa? So for me it's as simple as that lah. Saya yang responsibility holder, saya liability holder, saya yang decide. As simple as that. Orang-orang yang takkan menjaga, takkan membantu ketika susah, tak payah bercakap, tak payah sembang kosong ketika senang. As simple as that lah. So that's my way. Of course I know Dr. Amirul was very sweet, very nice. Dia bagi fakta. Tapi saya rasa kadang-kadang buku kena bertemu dengan ruas lah dan barulah orang-orang kita ni faham. So that's one way of dealing with family members yang susah nak ambil vaksin. Dan menjawab balik soalan tu, saya nak ingatkan kembali, tak kisahlah macam mana korang berperang pun, tolonglah jangan tinggalkan WhatsApp group, jangan left group, sebab nanti lagilah susah nak kawal group tu sebenarnya kalau korang yang pertahankan tu pun dah left group dah. So tolonglah stay dekat situ dan berperanglah sehingga ke last sweat, titisan what do you call that, your last titisan peluh. Alright, okay. So Dr. Amirul, kita dah dekat sejam ni. Ada satu soalan last daripada Norzat. Banyak sangat sumber maklumat vaksin. Orang COVID-19 survivors ni terlampau banyak sumber maklumat vaksin dan diorang ni dah confused daripada waktu infection pun, suruh ambil daun semanggu, suruh ambil serai, suruh ambil bunga cengkeh, macam-macam diorang dah confused. Sekarang ni tentang COVID-19 pun diorang dah confused. Apa channel-channel yang Dr. Amirul suggestkan dan apa channel yang Dr. Amirul suggest jangan tengok, jangan tutup mata, jangan tengok pun belah-belah tu. What are those? Alright, okay, baik. Untuk selamat berkaitan dengan COVID ni, saya suggest instead of follow channel luar negara,
follow dengan channel Malaysia. Sebabnya dalam golongan yang authority sendiri pun ada difference in policy. Even kita punya policy pun tak sama dengan polisi US, tak sama dengan polisi China. Sebabnya pandemik ni adalah sesuatu yang dinamik, sesuatu yang berbeza di setiap negara. Jadi walaupun kita ada saranan-saranan tertentu daripada WHO, tetapi kita, pihak authority kita akan fixkan untuk negara kita sendiri. Jadi nombor satu, instead of follow yang luar negara, lebih baik follow yang dalam negara. Tapi yang dalam follow negara, pastikan kita follow page-page yang sahih lah. Nombor satu, page KKM. Okay? Yang tu memang takkan tipu lah insyaAllah. Tapi asyik teruk kena serang sampai dah tutup komen, dah mengajuk dah dia. Tapi tak apalah, saya suka dia tutup komen. Tak payah orang gaduh kat situ. Tak payah anti vaksin nak menumpang kat situ. Itu nombor satu. Nombor dua, page JKJAV. JKJAV, Jawatan Kuasa Khas Akses Bekalan Vaksin. Yang mana page ini sangat berinformasi untuk anda tahu golongan yang boleh terima, golongan yang tak boleh terima. Kalau katakan anda dah daftar MySejahtera, nak daftar ke ataupun apa-apa masalah berkaitan dengan proses pemberian vaksin ni, JKJAV adalah salah satu page lah. Nombor dua, nombor tiga, page celoteh Dr. Mala lah. Okay? Boleh dengar dia berceloteh. InsyaAllah fakta-fakta dia sampaikan tu betul lah. Nombor tiga, boleh follow page NGO saya iaitu Medical Mythbusters Malaysia. Yang mana kami sekarang ni walaupun tak banyak tulis pasal post-post berkaitan dengan vaksin, tetapi kami ada banyak buat live video dan biasanya live video kami akan berkolaborasi dengan golongan-golongan yang berautoriti lah, sama ada dari segi kesihatan ataupun dari segi agama, yang mana kami akan mengupas tentang salah faham berkaitan dengan vaksin. Saya ulang lagi sekali, Medical Mythbusters Malaysia. Dan seterusnya boleh follow page saya, bukan page lah, profile saya sendiri. Saya tak ada page, saya tak cukup famous lagi. So boleh follow Amirul Amzar, AMIRUL AMZAR, Amirul Amzar. So boleh follow kat situ. InsyaAllah kalau katakan nak tanya soalan pun boleh komen atau drop DM dekat saya punya messenger. Kalau saya baca, saya akan reply. Provided soalan itu tidak berbentuk peribadi lah, just soalan general berkaitan dengan vaksin atau kesihatan, insyaAllah saya akan cuba jawab lah. Okay. Yang seterusnya boleh follow page Dr. Suhazali Abdullah, Dr. Sakinah Sulong, boleh follow Zihan Mustafa. So banyak lagi page-page yang memang ahli-ahli Medical Mythbusters dan dalam circle kami lah. Macam mana nak tahu? Cuba pergi je dekat profile tu, tengok mutual friend dia. Mutual friend dia kawan-kawan anda yang anti vaksin ataupun kawan-kawan anda yang betul sikit otak dia. So pilihlah yang kawan-kawan anda yang betul sikit pemikiran dia tu, so follow yang itu. InsyaAllah tu yang betul. Yang page yang anda jangan follow, pertama sekali adalah Masyarakat Kena Tahu, please jangan. Okay, Masyarakat Kena Tahu, bukan yang original tu boleh. Yang MKT yang dia punya cover picture tu warna kuning, please jangan. Di situ banyak maklumat yang palsu dan sejak daripada zaman sebelum COVID lagi. Nombor dua, beberapa page anti vaksin yang memang saya tak nak sebut nama kat sini, saya allergic dengan nama dia orang. Saya bukan tak suka individu, saya tak suka perbuatan dia orang yang menyebarkan berita palsu. Okey. Beberapa page tu hati-hatilah, okey, sebabnya mereka ini bukan doktor bertauliah. Ada antara mereka yang jual kek, ada antara mereka yang jual produk, ada antara mereka yang katakan doktor tapi sebenarnya doktor PhD bukan berkaitan dengan bidang kesihatan pun. So itu adalah antara mereka yang duduk bising-bising dekat seberang tambak je, dia tak datang kat sini pun. Bunyi betul dia tu. daripada jauh je. Dia kalau suruh berperang tu dia sampai kat situ je. Dia tak datang, dia tak masuk dalam medan perang. Dia daripada seberang tambak tu jadi bunyi-bunyi kan. So saya rasa follow channel yang betul sangat-sangat penting sebenarnya. We are who our circle are. Kalau kita kat sekolah dulu kan, kalau tengok kan, kalau circle tu budak jahat, semua budak jahat je. Kalau yang baik-baik, dia cantik-cantik, dia rajin-rajin je. So circle kita tu penting lah sebenarnya. So jaga circle, at the same time jaga family members lah, jangan keluar daripada WhatsApp group. Tu tips dan That's why WhatsApp group sangat susah kita nak kontrol, sebab WhatsApp group ni kita tak boleh pilih kita dapat circle tu daripada mana. So bila kita dapat satu berita daripada WhatsApp group tu, tolong jangan mudah percaya, especially kalau berita tu memburuk-burukkan berkaitan dengan vaksin. So please cross check dengan golongan yang berautoriti lah. And then kalau anda nak cari maklumat dekat internet, please berhati-hati. Kalau anda gunakan perkataan vaksin dekat internet, data kajian menunjukkan 60% daripada hasil carian anda akan fall kepada page yang anti vaksin.
So gunakan keyword yang betul iaitu immunization. Dan sekarang ni kalau katakan anda tulis pasal COVID-19, insya-Allah akan anda akan dilorongkan kepada page yang betul lah, sebabnya Google dah start block apa orang anti vaksin. Tetapi kalau maklumat tu tersebar melalui WhatsApp, kita tak ada control, authority pun tak ada control over it, saya sarankan elok jangan dengar langsung. Especially kalau katakan maklumat dekat WhatsApp tu adalah maklumat yang bercanggahan dengan apa yang kerajaan kita sampaikan sekarang. Yes, betul. Ada saya nak bagi satu tips sebenarnya kalau you all nak tahu berita yang sampai dekat WhatsApp korang tu berita yang benar atau tidak. Very simple sebenarnya. Orang yang suka sebarkan berita palsu ni dia takkan seimbang tau dengan kita dalam WhatsApp tu. Dia tak chat. Dia akan forward je kerja dia. Dia tak gerti cakap sangat pun sebenarnya. Dia kerja dia forward je. Dia jumpa apa pun forward. Semua group dia yang forward. Kalau kita ada macam dia dengan kita dalam 2-3 family group kan. Semua dia forward. Lepas tu bila kita tanya dia tak tahu pun sebenarnya. Dia tanya kita balik. Betul ke ni? Korang fikirlah sendiri. Betul ke ni? Ada macam tu. Dia tak gerti lah sangat macam analytical skill tu macam susah sikit lah orang kata kan. So orang macam ni dia bukan berkaitan dengan COVID je. Sebenarnya banyak benda-benda sebelum COVID ni kan. Diorang suka hantar WhatsApp forwarded yang macam kalau awak boleh berdiri sebelah kaki untuk 30 saat maksudnya awak tak ada sakit jantung. Dia suka hantar WhatsApp macam tu tau. So saya akan memang bergaduh-gaduh lah kat situ Saya tambah tak sikit perlu. kat situ. Apa Saya dia? tambah sikit kat situ. Untuk Okay. golongan-golongan yang suka nak share tanpa semak ni, saya nak ingatkan tentang hadis Nabi yang mana mengatakan kalau katakan anda share satu maklumat tu tanpa anda semak kesahihan maklumat tu, yang mana terbukti maklumat tu sebenarnya salah, anda akan share dosa pendusta tu. So kalau anda tak nak jadi orang yang membohong, orang yang share dosa pendusta, tolong semak dulu sebelum sebarkan. Kalau tak pasti jangan sebar. Okay. As simple Alright. as that. I selalu sebut benda ni dalam my life tau. Tapi I keep saying awak akan ditanya kembali nanti. You will be asked again. Kenapa you cakap something yang you tak tahu dan benda tu dah memudaratkan orang lain tau. Sama macam kita in medical kan. Macam orang ni ada symptom of stroke. Memang BP high. Lepas tu I tak buat CT brain sebab I malas. Tapi I know later on my God will ask me why you didn't do that. Sebab you tahu sebenarnya. So those are benda yang kita carry atas bahu kita tau sebenarnya. Kalau kita memang betul-betul tak tahu, kita memang betul-betul genuine, that's macam puasa lah kan. Macam you memang tersilap dan it's okay. Tapi kalau you tahu dan you buat, you will be asked about it. Sebab kita adalah adult yang dah matang. Kita bukan budak-budak. Budak-budak itu different thing. So saya rasa very nice session dengan Dr. Amirul hari ni. Saya enjoy sangat session hari ni. Sebab saya tak payah cakap banyak. Saya jadi comedian saja malam ni. So saya rasa saya nak jemput Dr. Amirul dan doktor-doktor lain lebih kerap lah dekat sesi live saya. Sebab saya takut geng-geng celotek Dr. Malan dah bosan tengok muka saya. So thank you so much Dr. Amirul. Sebenarnya ada few more questions coming up. Tapi yalah dah lewat dah ni dah pukul 11.30 malam. Kita pun nak bagi laluan. Boleh tak saya just nak last word saja, sebabnya takut kita dah cakap banyak ni, mungkin ada orang yang berubah hati nak daftarkan untuk ibu bapa kat kampung. Okey, untuk daftarkan vaksinasi, kalau katakan ibu bapa anda tak ada MySejahtera, anda ada banyak cara lain lah untuk daftarkan. At least ada 3 cara ni. Nombor 1 adalah anda boleh gunakan MySejahtera anda, daftarkan mereka sebagai dependent. Itu nombor 1 lah. Nombor 2, anda boleh daftar online dekat laman web www.vaccinecovid.gov.my. Saya ulang balik, www.vaccinecovid.gov.my. So dekat sini anda akan pergi kat laman web JKJAV, akan nampak register kat atas tu. Tekan register, masukkan nombor telefon dengan nombor IC mak ayah anda dengan nama, nanti mereka akan hantar confirmation melalui SMS. So daftar, mereka ibu bapa anda akan masuk dalam list. Okey. Itu yang kedua. Nombor yang ketiga, anda boleh call 1-800 88 888 828. 1-800 888 828. So ini adalah option ketiga untuk call hotline supaya anda boleh registerkan juga. So please, tak ada sebab kenapa anda tak nak registerkan. Selagi orang tu duduk Malaysia, ada IC, ada telefon, insya-Allah dia boleh didaftarkan untuk vaksin. Let's say kalau tak ada telefon pun, suruh dia walk in dekat klinik kesihatan berdekatan dan register dekat sana. Bibik saya tak ada IC, tak ada telefon. Tapi saya dah register kan sebab saya jadikan dia dependent under saya dan dia ada passport number cukup.
And bibik saya dah ambil vaksin first dose AstraZeneca. I'm very happy sebab AstraZeneca ni first dose pun kita tahu coverage dia quite high. Tinggi. Dan dengan pandemik ni sebenarnya saya risau sangat dengan bibik saya sebab of course lah saya kerja dekat emergency department. So saya dah vaccinate, saya risau sangat what danger saya bawa balik untuk bibik saya dan husband saya every day. So I'm very glad Dr. Amirul, hari ni husband saya pun dah vaksin dah first dose AstraZeneca. Bibik saya pun dah vaksin. So dekat rumah saya ni adult semua dah vaccinate, kanak-kanak sahaja sebab mereka tak sesuai untuk vaccinate. So ada soalan tadi saya nak jawab sekejap je, kenapa kanak-kanak bawah 18 tak boleh vaccinate? Sebab clinical trial safety data belum keluar tapi bakal keluar guys. 12 hingga 15 tahun Pfizer telah diluluskan di US. Kita bakal akan dapat. Saya rasa by first quarter 2022 kita akan dapat vaksin untuk kanak-kanak. Dan kita harap pandemik ni lebih terkawal sebelum itu. Dr. Amirul, akhir kata? Akhir katanya, tolong jangan percaya berita-berita palsu, tolong follow page yang sahih. Lepas tu tolonglah vaccinate. Kami dah vaksin, selamat je. Dan insyaAllah ia berkesan. Okay. Dan akhir kata daripada saya, survivors COVID-19 disease, orang yang telah sembuh daripada jangkitan COVID-19, anda boleh vaccinate, anda selamat untuk vaccinate, anda patut vaccinate sebenarnya. Kesemua vaksin sesuai untuk anda kecuali jika anda mengandung, menyusu dan sebagainya ikut saranan daripada JKJAV. Selain daripada itu penyakit kronik, alergi dan sebagainya, no problem, declare dekat MySejahtera anda. Doktor dan juga kepakaran daripada MySejahtera itu akan respon kepada anda dan register seawal yang mungkin supaya anda tak terlewat untuk dapatkan vaksin sebab COVID-19 survivors, saya lagi risau memikirkan anda sebenarnya. Walaupun saya faham JKJAV kata dia lagi risau kat orang yang tak pernah jangkitan, saya sebab saya ada Facebook group, support group untuk COVID-19 survivors ni, so saya lagi sayang kat dia orang. Saya lebih risau kat korang, tolong register awal, tolong dapatkan vaksin, tolong bagi tahu dengan jelas dekat family member anda yang saya nak ambil vaksin ini. Tolong doakan urusan saya dipermudahkan, jangan confusekan saya. Tell them direct into their face. Like how you told them who you want to marry, as simple as that. Alright, so thank you so much everybody for being with us today. Sorry ada isu technical sikit daripada group kita keluar, kita datang kat page. Hopefully semua orang dapat manfaat daripada sesi live ini. Kalau ada cacat cela, ada yang tak betul, saya bagi pihak Dr. Amirul dan juga Nozat backstage kita minta maaf. Semoga kita dapat jumpa lagi dalam satu sesi live yang akan datang selepas ini. Thank you all. Good night. Bye Bye. bye.